Dia takut begini, dia takut kalau Nabi Isa turun tu maknanya menghapuskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, dia menguatkan. Bila dia turun, dia ikut syariat Nabi kita. Dia semaya seperti kita. Dia semaya seperti kita. Bukan bermakna dia lebih besar lagi. Bahkan dia menyokong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan kepada pengikut-pengikut dia dulu sesat sekian ramai ni bahawa inilah agama yang betul. Dia membuktikan. Bukan makna dia kau melemahkan agama Islam. Setengah-setengah orang kata ini pengaruh Kristian ni. Nak membesarkan Kristian. Nabi Isa tu dia tak ada kena-mengena dengan Kristian yang ada sekarang ni. Buat apa kita duduk pusing dengan dia? Kalau dia turun pun dia bagi menguatkan agama Islam, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kena mengena dengan agama dia tu, agama orang Kristian tu. Begitulah. Hadis ini menunjukkan yang kita jumpa. Kemudian akhirat ni ada bab suku dah. Dalam Bukhari Muslim cara ke Nabi Isa. Takkanlah di situ nak takwil belaka dengan makna kebenaran, dengan makna apa nama ni pertolongan Tuhan. Tidak padan dengan kita bersandar kepada Syekh Shaltut, kalau kita kata Syekhul Azhar. Biarnya Syekhul Azhar gila. Nak aku ada. Syekhul Azhar dia kata dia takwil. Dia kata ini tak. Dengan makna dia takwil belaka waktu Nabi Isa. Takwil dengan kebenaran, dengan seperti anda kata tadi lah takwil. Apa nak takwil hadis yang begini banyak? Tak boleh tu. Takwil ni dia ada hak juga. Sekurang-kurangnya macam Ibnu Abbas tadi takwil, itu pun orang tak terima juga tu. Sebab apa? Bercanggah dengan orang lain-lain. Bercanggah dengan orang lain-lain. Walaupun dari segi zahirnya, thumma mahilluha ilal baitil atiq. Mahil itu dengan makna tempat halal, tempat buka ihram. Bila sampai ke Baitul Atiq, dia takwil, dia takwil dengan cara dia. Tapi orang lain tak setuju. Apatah lagi hak ni tak lagi hak ni. Pasal hadis terlalu banyak sangat. Terpaksa kita kena tolak hadis sekian banyak. Bukan senang nak buat lagu tu. Bukan senang. Gitu. Begitu juga apa ni masalah orang azab kubur tak ada, apa sibuk kan? Azab kubur tak ada. Padahal dalam hadis banyak. Tak habis nak bilang. Dalam hadis ni banyak. Dalam Quran pun ada juga. Kemudian sibuk tentang buka aurat. Apa faedah waktu ubik benda-benda macam ni? Kalau kita fikir dari segi hak semasa ni pun, kehendak semasa ni pun tidak sesuai. Dalam keadaan ada azab kubur tu, ada azab kubur tu pun orang tak takut-takut duk buat maksiat macam. Kalau tak ada azab kubur kau berani. Lepas tu dalam keadaan hak pakai tudung ni pun, dalam keadaan jaga ni pun ada berlaku maksiat dia. Kalau tak pakai tudung, kau teruk masyarakat. Kalau fikir dari segitu padan dah. Dari segitu je. Apa faedah? Untuk apa ni semua dibuat ni? Untuk apa? Nak suruh kau banyak lagi maksiat? Nak suruh orang kau tak takut lagi buat maksiat? Tak ada faedah. Bukan itu cara agama. Cara agama nak suruh orang ni lebih takut kepada Tuhan, lebih beringat. Banyak sangat hadis-hadis. Semalam kita baca dalam Bukhari, orang tu belagak sombong dengan pakaian dia yang kemah, sisir rambut tengah jalan. Tahu-tahu bumi ni telan. Bumi telan dia, sampai hari kiamat dia duduk gelepar dalam bumi. Duduk gelepar dalam bumi ni lagu mana? Bila masuk dalam bumi ni dia duduk hidup dah. Mati lah, lemah dalam bumi tu. Sampai ke kiamat duduk gelepar tu lagu mana? Itulah orang panggil azab kubur. Dalam Bukhari. Kalau tak ada azab kubur, gelepar apa? Apa makna gelepar? Dan dia mati dah gelepar lagi. Tak boleh pergi. Banyak benar hadis tu. Setara orang ada azab kubur duduk royak semua ni. Buat macam maksiat. Kalau tak ada, lagilah. Sekurang-kurang dia kata, bila kita mati tak tahu berapa ribu tahun lagi nak kiamat. Kita tak kena azab dah. Kalau nak kena azab pun saya esok dalam neraka. Orang yang berani jenis degil ni, dia lagu tu lah, dia ambil, dia jadikan alasan. Tak ada faedah semua tu, cerita benda-benda tu. Kalau dalam kes-kes yang terpencil, yang terkecuali, itu lain cerita. Kes darurat, kes apa, itu lain. Waktu tu lain. Tapi dalam kes biasa ni, ajar orang dedah aurat ke apa, sedangkan dalam Quran, dalam hadis ke apa, semua sebut banyak. Tak ada pasal. Tak ada hikmah apa, tak ada hikmah. Nak suruh orang kuat, lebih kuat beragama, baru ada faedah. Kalau orang ni kau jadi liar, kau jadi bebas,
Tak ada guna. Kemudian berapa bilangan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini disebutkan 4 kali semuanya. Campur dengan haji wada' tu kan. Pasal dia buat haji qiran, lepas pada dia buat haji, dia buat umrah. Semuanya pada bulan Zulqa'dah. Haji tu macam mana pada bulan Zulqa'dah? Mestilah pada bulan Zulhijjah dia buat haji qiran, lepas pada tu baru buat umrah. Mestilah pada bulan Zulhijjah. Apa makna bulan Zulqa'dah ni? Ini start turun daripada rumah tu. Bulan Zulqa'dah start turun. Ketika dia melakukan umrah sekali dengan haji dia tu memanglah pada bulan haji Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, tapi turun daripada Madinah pada bulan Zulqa'dah. Adapun hak lain-lain ni, hak lain-lain memang pada bulan Zulqa'dah. Dilakukan itu 4 kali campur dengan hak tu. Kalau tak campur dengan hak tu 3 kali. Iaitu disebutkan mula-mula sekali umrah Hudaibiyah pada tahun Hudaibiyah, pada tahun yang ke-6. Tapi umrah ini sebenarnya tak sampai ke Mekah. Sampai di Hudaibiyah dia ditahan oleh orang kafir. Ini bab ihsar dulu, kita sudah jumpa dulu bab ihsar. Setengah ulama dia kata 3 sahaja Nabi buat umrah. Sebab dia tak bilang hak ni. Sebab apa tak bilang? Sebab hak ni dia kira sekerat, tak sampai akhir. Setengahnya dia kira dengan hak tu. Sebab Allah SWT kira juga, dia suruh kurbankan binatang yang dibawa tu di situ juga. Hak kira dengan hak ni jadi 4 lah. Hak mana kata 3 tu dia tidak bercanggah sebab dia tak kira hak ni. Yang keduanya pada bulan Zulqa'dah ni. Tahun berikutnya pada tahun yang ke-7 pada bulan Zulqa'dah juga. Dan umrah Ji'ranah. Ketika Nabi SAW membahagikan harta ghanimah Hunain, lepas daripada Fatih Makkah tu, dia buat umrah pula. Situ. Pada bulan Zulqa'dah juga. Dan umrah bersama dengan hajinya, itu 4 semua. 4 kali je Nabi SAW melakukan umrah. Lepas tu ni cerita Anas pula, berapa kali Nabi buat haji? Orang tanya dia, dia kata sekali saja. Hak ni selepas dia hijrah lah, sekali saja. Ada pun sebelum hijrah, dalam setengah riwayat dia katakan sekali, dalam setengah riwayat dia katakan 2 kali. Itu saja. Tetapi pada masa tu masih lagi bercampur bau lah. Pasal Islam tidak memerintah, tidak berkuasa, masih lagi bercampur bau dengan cara jahiliah lah. Nabi SAW buat pun secara peribadi gitu. Adapun hak ni secara rasmi, walaupun sekali. Selepas daripada hijrah memang sekali saja. Ini tak ada khilaf, sepakat ijma' ulama mengatakan selepas hijrah Nabi SAW haji hanya sekali saja. Tak ada khilaf. Lepas tu dia sebut umrah 4 kali sebab tadilah. Lepas tu cerita tentang ni khilaf di antara Urwah bin Zubair dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar kata ada satu umrah Nabi SAW buat pada bulan Rajab. Urwah bin Az-Zubair ni dia orang alim besar. Urwah bin Az-Zubair ni anak saudara kepada Aisyah. Urwah ni anak saudara kepada Aisyah, anak kepada Asma. Dia ni alim besar. Dia anggap sebagai salah seorang ulama di Madinah. Urwah ni, dia tahu dah dalam riwayat yang satu lagi yang terakhir tu, dia kata kami tak sebantah dia, tak sebantah Ibnu Umar. Kami tak sukalah nak mendustakan dia, dan kami tak mahu membantah dia sebab dia sahabat, dia orang lebih tua. Jadi kita tak salah, cumanya biar dia sama sahabat, kita tanya orang lain. Tanya Aisyah. Bila tanya Aisyah ketika itu sedang duduk gosok gigi, jadi bunyi gosok gigi tu, dia tanya macam mana ni? Dia kata Abu Abdurrahman kata Nabi SAW pernah buat umrah pada bulan Rajab. Aisyah pun kata tak dengar kan ni mak, kata dia. Apa Abu Abdurrahman kata? Dia kata apa? Urwah pun kata, dia kata Nabi SAW buat umrah pada bulan Rajab. Aisyah pun kata yaghfirullah li Abi Abdurrahman, semoga Allah mengampunkan Abi Abdurrahman. Tak kena tu, demi hidupku, kata dia, tidak pernah Nabi SAW buat umrah pada bulan Rajab. Kan dia sendiri pun hak mana-mana Nabi buat umrah ni kan dia ada sekali. Apa yang dia keliru tu? Bila Aisyah kata begitu, Ibnu Umar ni diam saja, dia dengar saja. Dia tak kata tidak, dia tidak kata ya. Dia diam saja. Beginilah hormat sahabat ni kepada isteri Nabi SAW.
Dan di sini juga menunjukkan Aisyah tu ilmunya lebih tinggi lagi daripada Ibnu Umar. Sebab itulah sahabat-sahabat perujuk kepada dia. Ibnu Umar pun tak berani nak lawan. Dia saja. Mungkin pendapat dianya terus begitu, ataupun mungkin dia tersilap. Ini menunjukkan kalau dia tersilap, seorang alim tu boleh tersalah juga dalam pendapat dia. Seseorang ni walaupun dia sendiri melakukan benda tu, kadang-kadang dia boleh terlupa kemudiannya. Ini menunjukkan walaupun dia tu seorang sahabat, apatah lagi orang lain. Jadi kita jangan berasa pelik lah kalau kadang-kadang dia tidak ingat kau. Kadang-kadang dia mengeluarkan pendapat ni tidak serupa dengan pendapat orang lain. Kadang-kadang dia keliru. Ini Aisyah memang lebih istimewa lah dari segi ilmu, dari segi gapo. Walau bagaimanapun dia tegur itu dengan baik, dengan tenang. Dia mendoakan kebaikan, semoga Allah mengampunkan dosa, semoga Allah mengampunkan Abi Abdurrahman. Dia tak ada dia. Semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Dia kata. Dengan lembut dia tegur. Tidak kata dengan kasar. Dengan kasar jadi sehingga sehati pula. Kawan tu tak ada lagu tu. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia tak sebut nama, dia nak jaga. Ada orang kata lagu ni. Dia takut jadi kata tu jadi kasar, kena ke kawan tu pula. Kadang-kadang dia tidak sebut nama. Beginilah cara di dalam hadis ni. Kalau kita tengok adab itu cukup dijaga. Kemudian yang terakhir ini, iaitu orang tadi juga, cumanya ada tambahan sedikit. Orang duduk sembahyang duha dalam masjid. Orang ramai duduk sembahyang duha dalam masjid. Kami pun tanya dia tentang sembahyang mereka ni lagu mana, sembahyang duha ni lagu mana. Dia kata bid'ah. Ini bid'ah. Lepas tu hak tadi lah tanya umrah tu silap dia lah. Tapi hak bid'ah ni orang lain tak kata bid'ah. Macam mana dia kata bid'ah? Bukan dia kata di sini, kalau kita perhati, orang duduk sembahyang duha dalam masjid. Orang ramai, bukan seorang duduk sembahyang dalam masjid. Bukan, setengah ulama mengatakan memang Ibnu Umar mengatakan sembahyang duha ni tak ada. Secara khusus Nabi SAW buat tak ada. Tetapi itu agak jauh sedikit untuk kita nak kata Ibnu Umar ni tak tahu sampai gitu. Sedangkan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW sebut tentang sembahyang duha ni. Pesan bahkan sahabat dia jangan tinggal sembahyang duha. Ada dalam hadis-hadisnya. Orang-orang yang ada pesan tu dia cukup jaga benar lah. Kemudian apa dia kata ni bid'ah? Bid'ah ni